Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman kemarin berangkat menyertai cabaran Hayaman Duathlon 2026 direkam bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80. Acara berlangsung di Kelab Rekreasi Brunei Shell Seria. Yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri menyertai kategori wanita terbuka. Kira-kira 100 atlet dari negara Brunei Darussalam, Sabah, Sarawak dan komuniti ekspatriat menyertai larian tersebut yang dibahagikan kepada 4 kategori, iaitu lelaki terbuka, lelaki veteran, wanita terbuka dan berganti-ganti campuran. Perlumbaan membawa para peserta bersaing dalam larian sejauh 6 km diikuti dengan berbasikal sejauh 40 km. Hayaman Duathlon 2026 dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Pekan Kuala Belait B dengan kerjasama Kelab Berbasikal BSRC. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Brunei Darussalam, berkenan berangkat ke venue sukan renang Toll Cross International Swimming Centre Glasgow bagi menyaksikan penyertaan atlet negara Brunei Darussalam dalam acara renang sempena Sukan Commonwealth ke-23. Pada sesi pertandingan tersebut, atlet renang negara Hayley Wong yang beraksi dalam acara renang 100 meter gaya bebas wanita tidak berjaya mara ke suku akhir, manakala Joel Ling yang menyertai acara 200 meter kuat lentang lelaki juga tidak mara ke suku akhir. Walau bagaimanapun, beliau bereja mencatat pencapaian membanggakan apabila memecahkan rekod kebangsaannya sendiri sekaligus membuktikan peningkatan prestasi beliau di pentasan terbangsa. Sejurus selepas perlawanan tersebut, Dulian Teramat Mulia berkenan menyampaikan sabda ucapan tahniah kepada kedua-dua atlet atas semangat juang dan prestasi yang ditampilkan, khususnya kepada Joel Ling atas kejayaan mencipta rekod kebangsaan baharu. Dulian Teramat Mulia turut menasihatkan para atlet agar terus memperkukuhkan kekuatan mental, mengekalkan fokus sepanjang pertandingan serta sentiasa mengamalkan segala panduan dan strategi yang telah diberikan oleh jurulatih. Nasihat tersebut diharap terus menyuntik semangat kepada para atlet untuk memberikan persembahan terbaik dalam acara-acara atlet seterusnya di Sukan Commonwealth ke-23. Sementara itu, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah berkenan berangkat menyaksikan atlet weightlifting negara Brunei Darussalam Muhammad Nasrul bin Haji Abu Bakar bertanding dalam acara Men's 65 kg di SEC Armadillo, Glasgow. Keadaan cuaca negara Brunei Darussalam diramal aktif sehingga malam ini. Orang ramai dinasihatkan mengambil langkah sewajarnya demi keselamatan semua semasa keadaan cuaca aktif. Keadaan hujan berpetir serta berangin kencang dijangka sekali sekala menjejaskan negara. Kelajuan angin boleh mencapai sehingga 50 km sejam semasa atau dekat hujan lebat dan berpetir. Angin kencang boleh menjejaskan struktur-struktur yang tidak kukuh dan meningkatkan risiko pokok tumbang dan atap terbang. Risiko banjir kilat terutamanya kawasan rendah dan mudah banjir serta kawasan berdekatan tebing sungai semasa hujan lebat yang berterusan dan semasa kejadian air pasang. Kebanyakan urusan harian pada masa ini dibuat secara dalam talian, daripada urusan perbankan hingga pembelajaran dan perkhidmatan kerajaan. Namun dengan kemajuan teknologi masa kini, adakah semua pihak menyedari akan bahaya jenayah digital? Laporan Wawasan Brunei 2035 kali ini
mengongsikan antara langkah yang boleh diambil untuk memastikan keselamatan digital, terutama dalam kalangan generasi muda. Pewarta RTV Zulfatli Haji Kasim ada laporannya. Masyarakat perlu diterapkan dengan kesedaran akan kepentingan keselamatan digital sedari awal lagi. Apatah lagi, pada ketika ini, anak-anak muda banyak menggunakan telefon pintar dan media sosial. Beberapa langkah asas boleh diambil oleh orang ramai untuk melindungi data pribadi ketika menggunakan telefon pintar, aplikasi atau platform dalam talian. Mengajar etika digital serta cara mengenal pasti penipuan dalam talian, mewujudkan dasar penggunaan internet yang selamat di sekolah bagi pelajar-pelajar untuk mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Ibu bapa boleh memantau aktiviti anak-anak dalam talian dan mengajar macam mana menjaga privasi mereka daripada pembuli-pembuli siber. Di samping itu juga, had penggunaan masa adalah penting. Penghulu dan ketua-ketua kampung telah diberikan pendedahan oleh pasukan polis. Jadi masa ini kami ada perancangan untuk membuat pendedahan kepada masyarakat yang melibatkan ibu bapa dan anak-anak. Memberikan pemberigaan itu kebaikan dan keburukan cyber, dan juga mungkin juga kepada pihak sekolah akan dapat memberikan nasihat-nasihat kepada anak-anak murid dan juga tanggungjawab sebagai seorang ibu bapa kepada anak-anak untuk sentiasa mengawal apa yang diberikanlah kepada anak-anak pada masa kini. Pelbagai strategi, garis panduan dan undang-undang berkaitan keselamatan cyber dan privasi diperkenalkan di negara ini. Ini menunjukkan bahawa isu keselamatan cyber dan perlindungan data ini memang diberi perhatian di peringkat negara, terutama melalui peranan Cyber Security Brunei (CSB) sebagai agensi keselamatan cyber kebangsaan. Keupayaan ini dia dilengkapkan dengan makmal forensics digital ataupun bahasa Inggerisnya National Digital Forensics Lab (NDFL) bagi penyiasatan penjenayah digital sekaligus membentuk ekosistem perlindungan data yang menyeluruh. Undang-undang dan strategi sahaja tidak mencukupi untuk membendung jenayah digital. Orang ramai juga perlu tahu cara melindungi diri. Paling penting, keselamatan digital bermula dari tabiat harian sendiri. Laporan Zulfatli Haji Kasim untuk Berita RTB. Persekutuan Radio Amatur Negara Brunei Darussalam Bidara mengadakan special event amateur radio station bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80. Pelancaran majlis tersebut berlangsung petang kemarin di Jalan Rimba, Terunjing, Brakas. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Daud bin Jihan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis antaranya bertujuan memberigakan tentang daya kepimpinan Kebahdulian Maha Mulia berpandukan konsep Melayu Islam Beraja. Juga hadir Yang Berhormat Awang Amran bin Haji Maidin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Lebih 90 pelajar perubatan, pergigian dan kesihatan bersekutu bersama profesional kesihatan, ahli akademik serta pemimpin industri dari seluruh negara menghadiri persidangan pelajar perubatan, pergigian dan kesihatan bersekutu Brunei kali keempat. Persidangan sehari itu dianjurkan oleh Persatuan Pelajar Perubatan Brunei BMSA dan diadakan petang kemarin di Pantai Jerudong Specialist Centre. Perasmian persidangan disempurnakan oleh Dr. Hajarah Fidah binti Haji Karif, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan.
Persidangan menekankan kepentingan mengintegrasi kelestarian dalam sistem penjagaan kesihatan. Sidang juga memberi peluang kepada para pelajar untuk membentangkan projek penyelidikan di samping membina kemahiran penting dalam komunikasi saintifik, pemikiran kritikal dan menyumbang kepada visi negara untuk melahirkan warga negara yang berkemahiran. With the number of facilities and Pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 terus dimeriahkan malam tadi dengan pelbagai persembahan. Di Ibu Negara, persembahan finalis dan pemenang Kreatif Kids 2025 serta OKU Got Talent mewarnai pentas perayaan. Acara diungkai oleh Revolutions Records Company. Hadirin Dain Fauziah binti Haji Muhammad Saleh, Pemangku Pengarah Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM. Sementara itu, pentas perayaan di Tudung Saji Kuala Belait diserikan dengan persembahan kugiran, recording artis tempatan yang menampilkan 18 buah lagu diiringi dengan kumpulan sessionis. Persembahan dikelolakan oleh Zyrock Musical Production. Hadir Aminur bin Osman, Ketua Kampung Momong A. Sementara pentas perayaan di daerah Tutong pula dimeriahkan dengan persembahan hiburan hujung minggu bersama Generation Band. Hadir Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Manakala pertandingan Bintang Keputeraan 2026 menyerikan pentas perayaan di daerah Temburong. Pertandingan tersebut dikendalikan oleh stesen Radio Televisyen Brunei RTB cawangan daerah Temburong. 8 kumpulan berentap dalam pertandingan tersebut. Pertandingan tersebut menjadi platform untuk mencungkil dan menyerlahkan bakat baharu dalam bidang nyanyian. Sembah ucapan selamat Hari Keputeraan ke-80 dirafakkan kerapan raja yang disanjung tinggi. Kami pelajar-pelajar dari Pusat Tingkatan 60 ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Keputeraan Bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 tahun. Semoga Allah sentiasa melimpahkan rahmat serta memanjangkan usia baginda. Dirgahayu ke bawah duli Tuan Patih. Kami dari Pusat Tingkatan 16 ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang ke-80 tahun. Daulat ke bawah Duli Tuan Patih. Kami, guru-guru daripada Sekolah Menengah Perdana Wazir Kuala Belait ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang ke-80 tahun. Daulat ke bawah Duli Tuan Patih. Kami dari Sekolah Menengah Perdana Wazir Kuala Belait ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang ke-80 tahun. Daulat ke bawah Duli Tuan Patih. Jawatan Kuasa Takmir bersama ahli-ahli Muslimah Masjid Pihin Hatib Abdullah Kampung Kulapis sedewak petang kemarin mengadakan majlis doa kesyukuran sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80. Majlis berlangsung di masjid berkenaan. Hadir yang dimuliakan Pihin Udana Hatib Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Awang Haji Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Othman. Majlis diselajurkan dengan penyampaian cenderahati penghargaan kepada Awang Haji Hasbi bin Pihin Hatib Abdullah
bersama keluarga berikutan telah dikurniakan anugerah penghargaan Hilal Hijrah bagi kategori pewakaf pada kemuncak Majlis Sambutan Hilal Hijrah 1448 peringkat negara yang lalu. Mini Festival Flora dan Lanskap yang diadakan selama 2 hari mendapat sambutan amat menggalakkan daripada orang ramai. Dianjurkan oleh Jabatan Pertanian dan Agri Makanan, Mini Festival berkenaan diadakan di Pasar Kitani, Rimba. Mini Festival antara lain bertujuan memperkasa industri florikultur tempatan melalui peningkatan produktiviti dan jualan serta menggalakkan penyertaan usahawan dan menarik minat golongan muda. Pada masa yang sama, festival ini membuka peluang perniagaan, meningkatkan kesedaran tentang kepentingan flora dan biodiversiti serta menjadikan Pasar Kitani sebagai destinasi lebih meriah dan menarik kepada orang ramai. Alhamdulillah, sambutan setakat ini memang sangat menggalakkan. Ramai pengunjung datang bersama keluarga untuk melihat pameran, membeli tanaman hiasan dan juga mendengar taklimat mengenai penjagaan serta pengurusan tanaman hiasan. Sukan, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 Majlis Perundingan Kampung Lamunin dengan kerjasama Warisan Slingshot Lamunin menganjurkan pertandingan melastik. Pertandingan julung kalinya itu diadakan di Pusat Kemasyarakatan Dataran Gong 3, Lamunin, Tutong. 44 orang menyertai pertandingan yang bertujuan memperkenalkan sukan melastik sebagai warisan budaya di samping menyemai minat terhadap sukan tradisi yang semakin kurang dipraktikkan. Penyampaian hadiah kepada para pemenang disempurnakan oleh Awangku Arif Anwar bin Pangeran Haji Ahmad, penolong pegawai daerah Tutong. Juga hadir yang berhormat Awang Haji Muhammad Daniel alias Tekpin bin Yaakob, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. 96 peserta dari negara Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesia, Singapura dan India menyertai Festival Catur 2026 sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80. Festival sehari itu berakhir petang kemarin dengan majlis penyampaian hadiah di Kompleks Perniagaan One City, Kampung Salam Pigar. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Pangeran Muhammad Amir Mubarak bin Pangeran Haji Hashim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Dianjurkan oleh Kejohanan Catur Eksekutif Komiti Daerah Brunei dan Muara dengan kerjasama Persekutuan Catur Brunei. Festival antara lain bertujuan memberi peluang kepada para pemain memperoleh rating antarabangsa dan menggalakkan perkembangan sukan catur di negara ini.